Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Okey, hai guys. Okey, sebelum ni kalau korang dah ada pernah tengok video sebelum ni di part 1 kita dah belajar cara untuk mengenali SNR. Apa itu SNR, okey? Atau bahasa panjangnya apa itu support dan resistant. Okey, jadi video kali ni kita akan sambung cara untuk marking SNR ataupun menanda SNR. Okey, jadi kita akan belajar dulu di slide. Kemudian kita akan pergi ke bahagian real candlestick. Okay, dekat chat nanti kita buat. Okay, first kali kita akan ajar cara untuk menanda SNR. Okay, kalau korang tengok dekat sini, ini adalah candlestick ataupun kita panggil chart. Okay, first step sekali korang kena buat apa? Korang tukar kepada line chart lah. Line chart ni nampak ni garis dia halus je, nampak ni macam benang. Okay, jadi ini adalah cara yang simple sekali untuk korang mengenali SNR. Okey, dekat mana korang nak marking? Okey, first kali kalau korang nak marking resistance, korang cuma cari di bahagian atas ni. Nampak ni, bahagian bentuk A ni. Okey, bentuk bucu tajam ni A. Okey, di sini adalah resistance dan di mana support? Support adalah di bahagian bawah. Okey, support di bahagian bawah adalah seperti bentuk V ni. Okey, di bahagian bucu tajam ini. Okey, selepas korang dah tanda line, okey, kita pergi tukar balik kepada candlestick. Okey, bila tukar balik kepada candlestick korang akan nampak macam ni lah. Okey, tadi korang tanda hanya satu line. Okey, di line chart. Okey, bila korang buka candlestick, korang nampak ada dua line. Okey, kenapa ada dua line? Macam kita cakap sebelum ni, SNR adalah bukan di sesuatu harga, bukan di harga sekian. Okey, dia lebih kepada zone. Okey, jadi bila kita tukar kepada candlestick, kita akan makin lagi satu line di bahagian high dan low candle. Maksudnya high price dan low price candle. Okey, jadi di mana high price candle korang nak tahu? Okey, korang just cari, nampak ni jarum ni ataupun kita panggil shadow. Okey, cari shadow yang paling tinggi, korang tanda lagi satu line, dan shadow paling rendah di sini korang tanda lagi satu line. Okey, jadi di mana yang line chart tadi kita tanda? Line chart tadi dia ambil di bahagian body candle. Nampak di sini tadi kita marking. Kalau korang tengok di V tu, di bahagian bucu tajam tu dia akan ambil dekat sini. Sama juga di sini. Tapi bila korang tukar kepada candlestick, korang tambah lagi satu line, korang tambah di shadow pula di atas dan di sebelah bawah. Okey, jadi di antara ruang kosong ni, ini adalah zone support dan resistance. Okey, jadi di mana kawasan untuk kita entry itu kita akan cerita nanti di bab yang seterusnya. Kita akan ajar macam mana untuk korang guna SNR ni untuk korang entry. Okey, kita akan ajar nanti. Jangan risau. Okey, jadi first kali korang just kena tahu macam mana untuk tanda SNR dulu. Okey, kalau SNR korang tak tahu nak tanda, macam mana korang nak entry. Okey, jadi kita akan pergi ke chat. Okey, kejap saya tukar kepada chat dulu, okey. Okey, yes, okey, kita sambung balik. Okey, sekarang kita berada di bahagian chat. Okey, kalau korang tengok sini, okey, kita tukar kepada Euro USD lah. Right, kalau korang tengok di sini, kita sekarang di real chat, okey. Jadi macam mana first step kita nak tanda SNR? Okey, tadi first step tadi apa kita kena buat? First step kita kena buat tukar pada line chart. Okey, line chart di sebelah atas ni. Okey. Okey, macam contoh kalau sebelum ni kalau korang ingat peringatan untuk apa? Untuk marking SNR kita prefer di time frame yang lebih besar. Okey, kalau contoh untuk permulaan ni korang just ambil lah 4 hour ataupun daily pun dah okey ya. Kita ambil 4 hour. Okey. Jadi kita cari SNR di time frame yang besar di 4 hours. Okey, kemudian korang marking dulu. Alright. Korang marking di bahagian bucu atas sini. Okey, dan korang marking di bahagian bucu bawah sini. Okey, dan korang marking lagi di bahagian bucu bawah sini. Okey, untuk lebih mudah macam mana korang nak cari SNR, senang je korang cari yang pada yang terdekat di current price. Okey, current price sekarang di bahagian sini. Okey. Korang cari SNR yang berdekatan dengan current price. Okey, kalau nak dekat lagi di sini lagi dekat. Okey, di bentuk bucu ni. Okey, ini dah jadi resistant sebab price dah turun bawah daripada dia. Okey, ini adalah support.
Okey. Just cari yang baru-baru je. Kenapa kita cari yang baru-baru? Okey, secara mudahnya kalau kita pergi ke pasar pun, kalau kita nak cari ikan, mesti korang akan cari ikan yang fresh-fresh kan, yang baru. Okey, jadi di SNR pun kita akan cari yang latest je. Tak perlulah nak pergi ke belakang-belakang ni nak cari SNR. Banyak ni kalau korang nak marking ni. Okey. Jadi korang just dah marking SNR macam ni, korang tukar balik kepada candlestick. Okey, bila tukar kepada candlestick, patutnya dia duduk di bahagian body di atas ni. Okey, korang adjust sikit di body. Okey, lagi satu lain korang nak marking kat mana? Lagi satu lain korang marking di shadow dia. Okey, shadow dia ini SNR resistant, ini adalah support. Okey, jadi di sini adalah kawasan zone SNR. Okey, sini adalah zone resistant. Okey. Lagi korang nampak sikit. Ini adalah zone resistant. Dan di sebelah bawah ini adalah zone support. Alright. Okey, jadi bila kita dah mark SNR di time frame hour, kita just kecilkan lagi, kita pecahkan candle ni, kita pergi ke 1 hour. Okey, kalau korang tengok di candle 1 hour, okey, harga telah, dulu dia ni adalah support. Okey, ini kita akan ajar nanti macam mana support become resistance, resistance become support. Okey, just sekarang kita belajar asas dulu. Okey, kalau korang tengok sekarang, dia dulu adalah support, sekarang dia dah lepas support ni, dia dah menjadi resistance. Okey, jadi kat mana korang nak entry sell? Korang mestilah entry sell di dalam zone biru ni. Okey, di mana korang nak ambil take profit korang, korang mesti ambil take profit di bahagian bawah ni. Okey, ini adalah zone support SNR. Okey, ni zone support, ini adalah zone resistance. Okey, itu cara simple untuk korang marking pemula ini. Okey, nanti kita akan belajar lagi macam mana untuk kita entry di SNR. Maksudnya kita nak entry sell dan entry buy di SNR. Okey, macam mana SNR tu boleh jadi support become resistant, resistant become support. Kita akan belajar. Okey, nanti di video seterusnya kita akan belajar lebih detail macam mana untuk entry di SNR. Okey, ini just permulaan untuk marking. Okey, korang dah nampak kan macam mana nak marking. Okey, kita buang balik semua ni. Kita cari di pair lain. Okey, kita buka GBP USD. Okey, kita clearkan dulu. Okey, first kali korang buka je 4 hours. Okey, tukar line chart. Cari SNR yang terdekat. Okey, kalau korang tengok kat sini, sini ada support tapi dah pecah dia jadi resistant. Okey, next support di mana? Next support adalah di sini. Okey. Di sini. Right. Tak apa, ambil daripada sebaris ni pun boleh. Okey. Jadi bila korang dah marking, just korang tukar kepada candlestick. Okey, jadi bila dah tukar pada candlestick, yang mana ni dekatkan dengan body dia dulu. Okey, sebab kita nak buat zone nanti. Okey, sekarang dia duduk di ini dia duduk masih di dalam zone lagi. Di zone support lagi kalau kita tengok. Okey, masih dalam zone support lagi. Okey, sama ada dia boleh pecah ataupun dia boleh naik balik semula. Kemudian di mana zone support yang kedua? Okey, di sini. Ini adalah zone support yang kedua. Okey. Okey. Itu adalah zone support yang kedua. Okey, alright. Kita tukar balik. Okay, kita cari resisten di sinilah. Paling dekat current price ni, yang ni lagi dekat sini. Okey. Kita tukar balik pada candlestick. Buat zone dia. Zone resistant. Ini adalah zone resistant. Okey. Kalau harga tidak melepasi zone support ni, dia boleh naik semula pergi ke atas untuk ke zone resistant sebelum dia sambung turun balik. Kalau dia tak lepas zone resistant, okey. Ataupun dia, kalau dia lepas, dia akan pergi ke zone support seterusnya. Okey, itu simple. Okey, kita cari lagi. Beberapa contoh, kita buka pair lain pula UCAT. Alright. Kita kali ni kita try marking di daily pula, okey. Buka daily. Okey, buka line chart. Macam biasalah buka line chart. Okey, cari SNR. Okey, di sini support. Di mana resisten yang terdekat dengan current price? Okey, di sini pun dulu support dah jadi resist.
dulu resistance dah jadi support. Okay, kita just marking dia. Di mana lagi? Sini ada resistance. Okey. Sini pun ada resistance. Okey. Tukar kepada line chart. Okey, just adjust dia pergi ke body. Pergi ke rapat ke body dulu. Okey, ini pun rapat ke body dulu. Okey, ini pun adjust ke rapat ke body dulu. Okey. Sekarang ni tak payah tambah lagi satu line pun tak apa. Just marking je biru ni. Okey, ini adalah zone resistance. Kalau korang nak tambah lagi satu line pun boleh juga. Tapi tadi kita dah tunjukkan. Ini pun zone resistance lagi. Masih zone resistance. Kenapa zone resistance? Sebab harga duduk di bawah line dia. Ini adalah zone support. Sorry, ini dah jadi support, resistance become support. Ini kita akan cerita nanti detail dia. Nanti kalau kita sekarang korang pening, kita padam dulu yang ni. Right, ini saya tak cerita lagi. Ini support. Okay. Okay, sekarang kalau korang tengok harga di bahagian resistance. Okay, kita buka time frame H1. Okay, korang sekarang nampak harga duduk di bahagian resistance. Okay, ini bermakna kalau korang nak entry sell, korang mestilah entry sell dalam ni. Okay. Jadi bila harga dah lepas daripada sini, maksudnya dia akan pergi cari next resistance di bahagian atas lah. Selagi dia tak lepas kawasan ini, dia akan duduk, akan turun balik semula. Okay. Dan di mana support dia? Dia ada di sebelah bawah ini. Ini adalah zone support dia. Okay, faham Jadi sekarang di mana kita nak entry, di bahagian support dalam zone dan di untuk sell di bahagian atas lah, resistance dalam zone. Okay. Kalau kita tengok sekarang pun, dia di bahagian resistance. Maksudnya kawasan zone untuk sell. Okay, ini adalah resistance daily yang kita marking tadi kat sini. Okay, sekarang dia dalam zone resistance untuk sell lah. Kalau korang nak sell di dalam zone ini. Okay, kalau dia tembus ni cerita dia lain. Dia akan jadi resistance bukan support macam tadi kita ada marking tadi. Itu nanti saya akan cerita lebih detail. Termasuk dalam sekali buy entry lah. Okay. Ini sekarang kita just belajar cara untuk tanda SNR dulu. Okay, last video saya, contoh saya bagi. Kita akan cari pair, kita try USD JPY. Okay. Kita buat kat daily juga. Di mana support di sini? Okay, cari dekat current price. Okay, di mana resistance? Ada resistance terdekat sebelah sini. Baru tarik sebelah kiri sikit. Resistance terdekat adalah di sini. Ini terdekat dengan current price. Ini pun ada resistance juga lagi satu. Tapi selagi dia tak lepas, dia tak boleh pergi ke atas. Okay, just kita tukar pada candlestick semula. Kita buat zone. Okay, ini shadow dah paling tinggi. Okay. Ini zone. Alright. Resistance dan di mana zone support. Okay, zone support adalah di bahagian bawah ni. Ini shadow sini. Okay. Kita ambil di sini sebab sini shadow dia. Dia tinggalkan shadow sebelum dia naik tadi kan. Alright, itu adalah support dia. Okay, kita tukar pada time frame yang lebih kecil H1. Okay, kalau korang tengok sekarang, apa yang harga buat? Apa yang harga buat sekarang? Harga membuat kenaikan di dalam zone resistance. Okay, jadi korang nak sell di bahagian sini. Nampak dia dah mula membuat penurunan. Mungkin dia akan pergi cari support di bahagian sini. Jadi korang kalau nak buy, kena buy dalam kawasan zone color biru ni. Okay, itu asas dia lah. Okay. Alright. Okay, sabar. Kita buat last. Ini betul-betul last. Bagi korang puas hati. Kita try kat pair lain. Kita try GJ lah. Okay, cari daily. Okay, cari mana resistance dia. Resistance dia di sini. Mana support dia? Support dia yang terdekat di sini. Yang ni ada buku ni, nampak ni. Ni support lah. Okay, tukar kepada chart. Alright, kita akan marking kat sini. Ini adalah zone resistance daily. Ini adalah
zone support daily. Okay, ini. Kita ambil shadow ni. Shadow ini, okay. Tukar pada ke H1. Kalau korang tengok sekarang, harga dekat mana? Harga dekat tengah-tengah. Itu dia dah masuk zone resistance daily, dia turun. Okay, kemudian dia di zone support daily, dia naik. Sekarang harga di tengah, tunggulah. Entry di bahagian, kalau nak buy, tunggu di bahagian bawah, nak sell, tunggu di bahagian atas. Itu secara asas dia. Okay, nanti kita akan belajar lebih detail macam mana untuk korang entry di SNR breakout. Okay, resistance become support, support become resistance. Itu lebih detail. Ini cara untuk menandik SNR lah. Okay, yang simple. Jadi korang tahu SNR ni adalah sebenarnya adalah zone, bukan pada harga sekian-sekian. Okay. Okay, jadi itu saja untuk kali ini. Jangan lupa subscribe channel Uzaidin. Okay. Dan tekan klik loceng dan tekan like. Nantikan video yang berikutnya kita akan ajar pula berkenaan cara untuk entry di SNR. Okay. Cara untuk entry breakout SNR. Alright, ini adalah simple cara mudah untuk korang market SNR. Ingat, cari di time frame yang lebih besar. Contoh daily ataupun 4 hours dulu untuk permulaan. Okay. Nanti kita akan cerita lebih detail lagi macam mana nak pakai SNR monthly, weekly. Okay, itu lebih kepada swing trader. Okay, kalau macam korang nak intraday saja untuk ambil profit kejap-kejap, korang boleh pakai cara ni lah. Okay, kita akan cerita lagi lanjut lagi lepas ni. Okay, yang penting korang subscribe. Jangan lupa. Okay, thank you guys. Selamat menonton.